Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang sebenarnya kita sudah masuk dalam bab 11, iaitu lakaran produk. Jadi sebelum ni saya pun dah perkenalkan dekat diri kamu. Ini adalah pengesan inframerah. Ini adalah motor DC dan ini adalah kipas dan ini adalah pembengkang bateri. Jadi untuk kelas hari ini saya nak kita sama-sama lukis bagaimana nak melukis motor DC ni. Bila kita nak melukis motor ni, kita perlukan pensel. Jadi pensel ini kita perlu asah dengan cara yang betul. Okey, saya tunjuk pada kamu. Kita akan asah di hujung dengan sebelah hujung. Jadi kita dah dapat seperti dua pensel. Okey, kita asahkan di hujung ni. Okey, di bahagian hujung ni kita nak bentuknya adalah tirus, macam dia berbentuk tajam di sini. Okey, bahagian hujung satu lagi berbentuk mata kapak. Sebab lukisan yang kita nak buat pelbagai jenis bentuk lorekan dan juga bentuk garisan. Jadi kalau kita berharap kepada sebatang pensel saja, jadi tak mungkin kita boleh buat lukisan yang cantik. Okey, jadi kamu boleh asah di hujung sebelah satu lagi ni, pensel ni. Jadi bermaksud kita sudah dapat dua hujung. Satu hujung mata tirus, satu hujung mata kapak. Jadi kalau mata kapak ni kita asah dia, dia bukan tirus tapi nampak lebar. Okey, kita akan dapat macam tu. Kita akan asah. Okey, ni dah siap. Saya boleh bentukkan sikit lagi supaya dia lebih bagus bila kita lukis nanti. Okey, jadi kalau kamu tengok di sini, okay, kalau hujung yang tajam tu garisannya adalah garisan halus. Okey, kalau garisan yang kita nak buat garisan lorekan yang tebal, kita gunakan hujung mata kapak di sini. Nampak tak? Dia nampak kita lebih tebal, lebih lebar dan lebih gelap. Okey, jadi bila kamu asah pensel kedua-dua ni, cuma diperhatikan bahawa kita kena jaga keselamatan lah. Sebab bila kita melukis kat sini, di sini ada tajam. Jadi jaga mata. Okey, pergi asah pensel dulu dengan cara yang betul. Okey, ini adalah motor DC. Sekarang ni kita nak lukis motor DC ini dalam bentuk 3D. Dalam bentuk 3D. Okey, jadi kemahiran untuk nak melukis motor 3D, garisan yang perlu kita mahir adalah garisan menegak, garisan mendata dan garisan serong ke kiri dengan serong ke kanan. Jadi ada 4 garisan. Pertama, kedua, ketiga dan keempat. Okey, jadi saya tunjuk bagaimana nak melukis motor dalam bentuk lukisan 3D. Okey, pertama sekali kita buat satu kotak. Okey, kemudian kita buat kotak yang sama. Kita buat kotak yang sama. Ini kotak yang pertama, ini kotak yang kedua. Kotak yang pertama kita kemaskan sikit, kotak yang kedua. Kemudian kita sambung daripada bucu ke bucu. Okey, nampak? Okey, lepas tu kalau rasa panjang sangat, tak ikut skala, kita boleh potong sikit. Kalau kita salah lukis, kita potong sikit. Okey, yang belakang tak pakai. Okey. Kemudian kalau kamu tengok di sini kan dia ada lengkung dia ada lengkung sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Jadi kita buat
lengkung, dan sini adalah lengkung. Okey. Kemudian yang di sini pun sama juga, kita buat lengkung. Dan sini pun juga kita buat lengkung. Okey. Kemudian kita sambung di sini. Okey. Kita boleh padam mana yang garisan tak perlu. Garisan yang tak perlu tu kita sebut sebagai garisan binaan. Jadi kita perlu semasa melukis saja. Tapi bila garisan dah nak kita punya bentuk motor dah nak siap, kita boleh padam. Ini lakaran ya. Jadi kalau semasa lakaran lukisan kamu tak cantik dan macam cucuk kodok, jadi jangan kamu terus fed up. Kamu lukis juga sebab biasanya lukisan pertama memang akan hancur lah. Tapi bila kita banyak melukis, kita akan dapat bentuk yang betul. Okey. Jadi kita dah lukis, kemudian kita adjust balik. Kita adjust balik. Nampak lukisan saya sebenarnya bukan perfect sangat pun sebab ini adalah lakaran. Lakaran adalah kita lukis, kita melakar dengan apa saja objek tanpa menggunakan pembaris, tanpa menggunakan alatan, hanya pemadam dan juga pensil saja. Jadi garisan tak lurus, skala tak betul itu perkara biasa. Sebab tu ini dikatakan lakaran. Okey. Ini dah hampir sama lah, walaupun kita nampak macam ada tak betul sikit. Okey, kemudian kita lukis yang dekat ujung sana tu. Okey. Kemudian kita buat ini adalah punca positif dan negatif. Kemudian di ujung ni dia yang nak disambung ke kipas ni. Kita tengok ini untuk sambung ke kipas. Jadi yang hujung ni kita sebut sebagai shaft. SHAFT. Okey. Jadi caranya kita buat satu garisan. Kita buat bulat, kemudian kita sambung dia. Ingat kalau silap melukis, kamu jangan terus padam, jangan terus fed up, lukis saja. Kebiasaan lukisan yang pertama, lakaran pertama memang gagal. Tapi bila kamu dah lukis banyak kali, insya-Allah Allah akan bantu kita untuk dapat lakaran yang bagus. Okey. Okey, ini adalah lakaran bentuk 3D. Okey. Jadi setelah itu kita boleh labelkan. Ini pentingnya dia punya yang mata kapak tu. Kita boleh buat dia punya lakaran dekat bawah supaya dia nampak lebih cantik. Okay. Kemudian kita boleh labelkan ini punca positif, yang satu lagi adalah punca negatif. Ini kita sebut badan, ini tersebut sebagai shaft, SHAFT. Okey. Keseluruhan semua ni namanya adalah motor DC. DC ni adalah direct current ataupun arus terus. Maksudnya dia menggunakan kuasa daripada bateri. Jadi kalau kita nak sambung bateri, ini adalah bateri, ini adalah punca negatif, ini adalah punca positif. Jadi kita akan sambung ke sini. Okey. Jadi ini adalah lakaran secara kasar motor DC. Jadi selepas kamu tengok video ni, saya harap kamu boleh melakar motor ni dengan kaedah yang betul. Tapi belum cantik lagi. Bila kamu lukis banyak kali motor ni, insya-Allah kamu akan dapat bentuk yang perfect. Okey. Itu saja kelas untuk hari ini. Kelas yang akan datang saya ajar kamu melukis komponen yang lain pula. Terima kasih.